Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan memetakan satu tugasan kumpulan ASCCG 3123 Komunikasi Perundingan yang bertajuk Pentakbiran Organisasi Menghadapi Pandemik COVID-19. Tugasan ini kami sediakan untuk Dr. Tini Maizura Mokhtar, di mana kami dalam satu kumpulan ini terdapat 3 orang. Pertama, saya Muhammad Sarah bin Bobong, nomor metrik 260965. Kedua, JR Fraser Rosius, nomor metrik 260938. Dan yang terakhir, Cik Rizwan bin Abdullah 265343. Pengenalan. Organisasi merupakan sebuah kumpulan yang berfungsi dan mempunyai peranan masing-masing untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh pentakbiran tertinggi, di mana kerjasama dan semangat berpasukan merupakan intipati yang amat penting bagi memastikan setiap anggota di dalam organisasi tersebut berfungsi dengan baik. Sekiranya anggota dalam sebuah organisasi tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka prestasi organisasi untuk menurun menyebabkan pembaziran massa dan kualiti yang kurang memuaskan. Tambahan lagi, konflik dalam organisasi adalah sebuah konflik yang terjadi apabila dua pihak atau lebih mempunyai pendekatan atau ide yang berbeza. Hal ini karena ia membawa kepada percanggahan. Menurut Koze 1956, dia mengatakan bahwa konflik berfungsi untuk menggesah masyarakat untuk menghasilkan teknologi dan ekonomi yang baru. Ide yang berbeza mampu menghasilkan sebuah masyarakat baru yang lebih maju. Dengan itu, dalam kajian kami ini, kami memilih untuk mengkaji satu case yang berlaku dalam bisnis dalam kelompok keluarga, di mana kami mendapat maklumat mengenai case ini melalui media dan melalui rakan-rakan yang pernah mempunyai bisnis dalam kekeluargaan. Seterusnya, latar belakang case, di mana dalam bisnis kekeluargaan tidak asing lagi bagi rakyat Malaysia. Ekoran ekonomi Malaysia yang kian stabil, di mana boleh membuka peluang kepada setiap warga negara Malaysia untuk memiliki bisnis sendiri. Hal ini karena Malaysia terkenal dengan sifat kekeluargaan. Oleh itu, bisnis kekeluargaan adalah tidak asing lagi bagi mereka. Mengikut Fred Ward 1987, ia mengatakan bahwa konflik tidak dapat dielakkan dan menjadi satu kemestian kepada pengurus untuk belajar tentang cara mengurus konflik serta menggunakan teknik penyelesaian konflik secara praktikal. Berikut merupakan beberapa ancaman kepada bisnis kekeluargaan di Malaysia. Kami berikan 3, yaitu pertama, perbezaan ideologi untuk meneruskan bisnis dalam kekeluargaan. Kedua, tidak mempunyai perancangan awal terhadap struktur organisasi. Dan yang terakhir, kami bincangkan tentang bisnis dalam kekeluargaan dibuat secara santai dan tidak direkodkan. Dengan itu, saya bagi pencerahan tentang yang pertama.
yaitu perbezaan ideologi untuk meneruskan bisnis dalam kekeluargaan. Dalam kekeluargaan yang benar dan mengamalkan bisnis, ahli-ahli dalam organisasi tersebut mempunyai ideologi-ideologi yang berlainan untuk memajukan bisnis tersebut. Mengikut Stevens 1986 menyatakan bahwa konflik pada masa sekarang dilihat sebagai potensi untuk pertumbuhan positif dalam sesuatu organisasi. Namun, terdapat ahli yang tidak dapat menerima ideologi orang lain dan bertindak secara tegas dan otoritatif dalam membuat keputusan. Perkara ini selalunya berlaku di dalam bisnis kekeluargaan karena mereka mempunyai hierarki kekeluargaan selain daripada hierarki dalam organisasi. Yang kedua, ialah tidak mempunyai perencanaan awal terhadap struktur organisasi. Sebagai contoh, sekiranya berlaku kematian mengejut seperti kemalangan atau disebabkan penyakit atau apalah dalam organisasi tersebut akan terumbang-ambing. Hal ini disebabkan oleh perebutan kuasa. Perkara ini dapat dielakkan dan perebutan kuasa mungkin akan berlaku ketika perkara tersebut berlaku. Menurut Jane 1997, apabila ahli dalam sesebuah kumpulan tidak bersetuju dengan tanggung jawab yang diberikan untuk melakukan sesuatu kerja, maka moral dan produktiviti akan turun. Seterusnya ialah membincangkan tentang bisnis dalam kekeluargaan dibuat secara santai dan tidak direkodkan. Ini merupakan pelanggaran etika dalam membuat perundingan. Dengan tidak mengambil kira etika ini, penipuan sering berlaku. Tanpa keputusan yang direkodkan, ahli-ahli dalam organisasi tersebut atau bisnis kekeluargaan ini boleh memanipulasikan atau memutarbelit fakta yang telah dikemukakan untuk kepentingan diri sendiri. Konflik dihadapi oleh ahli organisasi tersebut ialah kepercayaan terhadap sesama ahli. Secara tidak langsung mungkin berlaku penyelewengan untuk kepentingan-kepentingan apabila mendapat keuntungan yang lebih. Seterusnya 3.0 analisis case. Bisnis dalam keluarga mendatangkan pelbagai masalah sekiranya tidak diselesaikan dengan baik. Sebagai contoh, setiap ahli organisasi mempunyai ideologi yang boleh meningkatkan produktiviti sesebuah bisnis dalam keluarga. Namun, terdapat ahli organisasi yang menentang idea tersebut atas dasar membawa ideologi mereka yang tersendiri. Dalam case bisnis keluarga, ideologi yang diberi perhatian adalah daripada hierarki keluarga yang tertinggi. Ini adalah karena golongan yang lebih tua di dalam keluarga dianggap lebih matang dan jitu dalam membuat keputusan. Seperti yang dinyatakan di dalam latar belakang case, bisnis dalam keluarga juga boleh menghasilkan konflik di antara ahlinya sekiranya tidak ada perancangan awal. Apabila berlakunya kematian ahli organisasi, perebutan kuasa akan berlaku dan organisasi tersebut akan mengalami konflik. Ini boleh menyebabkan kejatuhan organisasi tersebut. Konflik ini melibatkan seluruh organisasi bisnis tersebut yang mana mendatangkan kegagalan fungsi dalam organisasi. Terima kasih kepada rekan saya atas pembentangan tadi. Seterusnya saya Rizwan bin Abdullah, nombor metrik 265343 akan membentangkan berkaitan perbincangan dan cadangan tugasan. Untuk situasi di mana pemilik ataupun ahli organisasi bisnes meninggal dengan mengejut pula, ahli organisasi perlulah mengamalkan teknik ya. Dalam hal ini, semua ahli menginginkan kepentingan untuk diri sendiri.
Oleh itu, setiap ahli memerlukan kata sepakat agar semua bersetuju untuk satu keputusan yang bakal dilaksanakan. Sebagai contoh, setiap ahli bersetuju untuk merombak struktur organisasi dengan mengambil kira kebolehan setiap ahli untuk menjawat jawatan yang berada dalam organisasi tersebut. Dengan ini, semua ahli akan merasa dihargai, justeru konflik dapat diselesaikan dengan aman. Untuk situasi di mana perbincangan berlaku secara lisan dan tidak direkodkan, organisasi dalam keluarga perlulah mempunyai mesyuarat yang formal. Ini adalah kerana mesyuarat yang formal akan diminitkan. Mesyuarat yang diminitkan itu akan kemudiannya dikongsikan bersama agar tidak berlakunya penipuan. Di samping itu juga, ahli organisasi akan lebih mempercayai antara satu sama lain sekiranya mereka memberikan pandangan di hadapan semua ahli organisasi. Kita tidak boleh nafikan terdapatnya banyak perbezaan ideologi dalam apapun organisasi. Dalam kes kajian ini pula, kemahiran mendengar yang melibatkan 5 proses iaitu memilih, memberi perhatian, memahami, mengingati dan memberi maklum balas. Ahli seharusnya memilih idea yang bernas dan baik untuk dijadikan sebagai objektif pelaksanaan. Ahli juga perlulah memberikan sepenuh perhatian agar idea yang disampaikan itu dapat diaplikasikan sepanjang tempoh pelaksanaan. Seterusnya, ahli perlu memahami idea-idea yang telah diberikan agar tidak salah faham tentang kandungan yang telah dijelaskan. Selain itu juga, ahli perlu mengingati maklumat yang disampaikan. Sekiranya ahli bersetuju dengan idea tersebut, maka beliau perlulah memberi respon kepada ahli tersebut. Setiap ahli memberikan sepenuh perhatian tentang kemahiran ini. Ahli tersebut akan dapat menentukan idea mana yang mereka perlu laksanakan. Kesepakatan merupakan elemen penting di dalam bisnes keluarga. Kesimpulannya, konflik dalam sebuah organisasi tidak dapat dielakkan. Namun, terdapat taktik atau teknik yang mampu menyelesaikan konflik tersebut. Konflik yang datang merupakan cabaran kepada organisasi untuk lebih melangkah jauh ke hadapan. Teknik-teknik yang digunakan dalam kajian ini mampu menangani konflik yang tidak rumit seperti yang tertera pada bahagian analisis kes. Aplikasi daripada teknik ini, ia membuka peluang kemajuan dalam penjagaan bisnes keluarga. Sekian, terima kasih.